Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saya ni sebenarnya letih dah saudara. Berlari sana, berlari ke sini. Balik daripada Johor. Berapa lama? 16 hari di Johor. Sekarang ni musim pau pula, berjumpa dengan kawan-kawan. Bertemu dengan teman-teman, mencari kepelbagaian. Apa khabar Sir Rizal Yusof? Lain tak ada, semata-mata bermatlamatkan untuk memberi pencerahan agar teman-teman semua dapat berinformasi apa yang sedang berlaku dalam dunia politik saudara ya. Saudara Putra Banjar, saudara Intan Zalinda, begitu juga Abdul Hari Sharif, Zam Extis, saudara Syarul Azam, apa khabar Kelantan? Kita juga dengan Openg Temu, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Besut Terengganu, saudara. Nurani Said, Jaka Linglung, selamat malam. Apa khabar Puan Rohani, saudara Muhammad Yunus Muhammad, saudara Abu Samah, salam perjuangan. Saudara Fakri Sani, Abdullah Samad, Muhammad Harmi, salam sejahtera. Begitu juga dengan Thomas Tan, saudara Nicik Nizam, terima kasih. Saudara Hatmos, Hamizah Adnan, begitu juga Nur Suliana dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon jutaan ampun dan maaf kerana kalau saya nak santun satu persatu, Puan Salbiah, mau sampai tengah malam tak selesai lagi. Jadi saya terus memberi laporan apa yang berlaku dalam negara kita hari ini berhubung dengan COVID-19. Laporan yang diberikan oleh saudara Rio daripada Universiti Malaya, saudara. Menurut laporan Rio, bahawa hari ini hari Khamis, saudara. Hari Khamis ni malam Jumaat. Nah, mana pula hari Khamis? Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat, malam Sabtu, malam hujung minggu, saudara. Kadang-kadang saya pun tersasul, saudara. Dan tinggal 18 hari lagi, saudara. Kita mau menyambut kehadiran bulan Ramadan. Lebih kurang 2 minggu je lagi, saudara. Jadi pejam celik mungkin sampai. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tarikh ataupun musim Ramadan supaya kita dapat melaksanakan ibadah berpuasa dan juga melakukan sembahyang tarawih dan sebagainya. Bersamalah kita berdoa agar Allah SWT mengizinkan kita dapat menikmati syumulnya bulan Ramadan, saudara. Dan hari ini nampak gayanya ada sedikit penurunan. Bukan hari ini, semalam. Laporan yang saya terima daripada saudara Rio, semalam jangkitan adalah cuma 27,000. Masih lagi 27,000 secara tinggi. 27,004 orang. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 3,927,437 warga kita yang terkumpul, yang dijangkiti oleh virus corona. Ini tinggi, saudara, bukan sikit-sikit. Bukan main-main. Dan kematian adalah 105 orang. Jumlah terkumpul kematian 34,099. Sebab itu saya semakin ngeri melihat laporan yang begitu tinggi. Kita mengharapkan kalau boleh biarlah jangkitan tu 5, 6, 10, 20. Okey lah. Ini masih lagi 27,004 orang. Tak maaf, saudara. Suara saya pun kurang bertenaga. Keletihan. Dari Perlis, katanya jangkitan semalam adalah 171, di Kedah 1916, di Pulau Pinang memang tak ceroy lah, masih lagi 2,315. Awak cek anak-anak mami ni, kena minum air banyak, saudara. Kena tekak kering. Musim-musim begini kena berhati-hati, saudara. Kemudian di Perak ni, Yuk Wan Lebo tak menjerit lagi, sebab itu dia naik. Semalam, kemarin 1,446 dan semalam jangkitan ialah 1,561. Dan di Selangor masih lagi 7,558. Kemarin dulu 7,561, masih tertinggi, saudara. Saya bila melaporkan tentang apa yang berlaku di Selangor ni agak ngeri. Sebab kita tinggal di Lembah Kelang. Saudara, 7,000 bukan sedikit, saudara, 7,558. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Persekutuan menyangkuti sampai dari sekitar Kuala Lumpur, saudara.
sempadannya tentulah di Petaling Jaya dan sebagainya. Wilayah persekutuan 3,266. Artinya 10,000 semalam jangkitannya untuk penduduk Lembah Kelang, termasuk di Putrajaya. Putrajaya 150 orang, saudara. Di Negeri Sembilan 1,882. Di Johor ada 1,990, saudara. Ada kurang sikit di Johor, ada kelegaan. Di Pahang nampaknya ada peningkatan, daripada 1,302 kepada 1,434. Dan di Terengganu nampaknya alhamdulillah susut daripada 934 kepada 764. Begitu juga di Kelantan. Nampak-nampak gayanya alhamdulillah lah, daripada 995 kepada 863. Kita berusaha lah. Warga di Kelantan nampak gayanya ada kelegaan. Mudah-mudahan dapat terus susut dan susut. Begitu juga di Sabah. Tapi Sabah kemarin 708 orang dan semalam 769. Ada sedikit peningkatan. Jadi warga Sabah harus berhati-hati. Di Labuan masih lagi pada angka 131. Dan di Sarawak, itu yang saya katakan, Sarawak ni tiba-tiba ada ribuan. Dulu tak ada. Tiba-tiba di Labuan, di Sarawak 1,484. Artinya untuk bulan ini saja, bulan Mac, setakat 17 Mac, jumlah jangkitan adalah 399,242 orang. Sebab itu saya katakan saudara harus berhati-hati dalam menjaga kesihatan kita. Ingat saudara, kalau saudara keluar rumah, pastikan saudara jaga kebersihan diri. Balik rumah, bersih-bersihkan diri, mandi dan sebagainya. Ingat saudara, kita jagalah diri kita, kita jaga keluarga kita saudara. Baik saudara, itu laporan yang sempat saya laporkan. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Malaya. Dan kita masuk segmen seperti biasa. Ini naluri kehidupan. Kerana menurut hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, katanya rahsia kebaikan seorang Muslim adalah apabila ia bahagia, ia bersyukur. Dan jika ditimpa kesulitan, ia bersabar. Itulah sebenarnya rahsia kebaikan seorang Muslim. Dan kena ingat saudara, Allah lah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki hamba-Nya. Jangan kita katakan rezeki itu daripada seseorang. Saya berkali-kali mengingatkan teman-teman, rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, itu yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Ini ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat ke-245, saudara. Tak maaf, batuk-batuk sikit saudara ya. Mudah-mudahan saya segera sembuh supaya lebih bersemangat untuk memberi saudara Muhammad Mazaman Mat Salim dari Bintulu. Apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Raja Syahrizal, saudara kamu zaman Muhammad Syahril. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini curipan daripada sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, hal paling bijaksana mungkin yang boleh dilakukan seseorang manusia di tanah ini adalah pekerjaan yang di depannya, di depan hidungnya, dengan alat yang ada berhampiran dengan tangannya. Artinya yang depan mata lah. Kalau dia dapat melakukan sesuatu yang berguna, dan dia menggunakan upayanya, kedratnya, maka orang itulah yang boleh dianggap sebagai orang yang paling bijaksana, saudara. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman Mutiara Kata tersebut. Saudara, usai Mutiara Kata, seperti biasa, saya mesti menyantun iaitu salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Saya mesti menyantuni masalah ini kerana benar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun meluluskan. 2 hari lepas, beliau telah pun mengumumkan bahawa penyimpan-penyimpan yang menabung dalam kumpulan wang simpanan pekerja bolehlah mengeluarkan simpanan mereka. Cuma yang agak mengerikan ataupun yang tak seronoknya apabila
saya mendapat tahu ini Menteri Kewangan kata dia kena ada pula syarat-syarat tertentu. Ini yang saya katakan, janganlah begitu. Perdana Menteri dah buat pengumuman, ikut sajalah. Benar, saya dah katakan berkali-kali Perdana Menteri datang daripada UMNO. Perdana Menteri kita cuma hanyalah bukan majoriti, kita adalah minoriti saudara. Kita bukan dominan. Tetapi suka tak suka kena hormati beliau. Beliau adalah Perdana Menteri. Jadi sebagai menteri yang duduk di bawah kabinet, dalam kabinet yang awak Perdana Menteri, saya haraplah Menteri Kewangan kena akur. Apa cara pun kena bagilah, tak payahlah tak syarat dan sebagainya. Dulu pun waktu banjir, saya juga bersimpati dengan Datuk Ismail Sabri. Waktu beliau mengumumkan agar pemberian bantuan waktu musibah banjir berlaku. Sehingga kan Perdana Menteri kata tak payahlah nak daftar-daftar dan sebagainya. Ada ketua kampung, ada penghulu, sahkan, bagi terus. Jadi begitulah caranya kita nak menyantuni persoalan rakyat. Tapi ada pula pihak-pihak yang melengah-lengahkan seolah-olah lah. Kita tidak menuduh dia nak melengahkan, tapi seolah-olah. Kerana ada syarat itu, ada syarat ini. Katanya mesti isi borang dan sebagainya. Dia sepatutnya isi, saya nak keluarkan wang simpanan saya. Akaun saya banyak ini. Dalam simpanan banyak ini. Saya nak keluar 10,000. Tuntas, habis cerita. Ni nak isi borang itu, nak isi borang ini. Mungkin lepas isi borang nanti minta pengesahan pula. Pengesahan pihak polis ke, pengesahan ketua bahagian ke, ataupun pengesahan daripada wakil rakyat ke. Ya ini yang saya katakan kadang-kadang menyusahkan. Aimin, salam. Baru balik dari Johor terus ke Pau. Begitulah. Ya, saudara Aimin. Memang saya bukanlah bertenaga, ada letih sikit. Tapi bagi saya lah, saya harus memberi pencerahan. Sebab saya tahu teman-teman dah hargakan informasi. Sebab latar belakang saya sebagai jurnalis. Dia tak ada berhenti. There is no off day. Cuma saya harapkan agar kita menyantuni setiap persoalan itu secara matang. Sebab kita warga Cita Damai. Sebab itu saya mengharapkan agar Menteri Kewangan prihatinlah dengan masalah rakyat. Sebab rakyat terkesan yang amat sangat. Apabila saja ya awak Perdana Menteri mengumumkan. Tadi pun dalam ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dan kemarin dalam ucapan Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO, berkali-kali mereka mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi janganlah sampai perkara begini Perdana Menteri pula nak uruskan semua. Masing-masing ada tugas dan tanggungjawab. Ini masalah yang saya nampak, tapi nak buat macam mana? Sebab mereka bukan datang daripada parti UMNO. Sebab itu kadang-kadang mereka tidak peka. Mereka tidak dapat menghayati masalah rakyat. Datuk Ismail Sabri, dia dapat menghayati masalah rakyat. Sebab beliau datang daripada warga UMNO. Itu keadaannya, saudara. Ya. Jadi saya amat berharap dan saya berdoa supaya saya tidak lagi bercakap soal kumpulan wang simpanan pekerja ni. Tapi terpaksa bercakap juga selepas saya tengok masih ada lagi belum. Katanya minggu depan, mana hari Senin ni, bermula hari Senin ni, bolehlah memohon. Jadi permohonan itu berapa lama nak diproses? Janganlah dikecewakan rakyat setelah Ya Amat Perdana Menteri memberi harapan yang begitu tinggi. Ya saudara, bagi saya amat marah. Saya marah kalau orang cuba mempermainkan rakyat. Perdana Menteri dah buat pengumuman. Dan saya lebih marah lagi kalau mereka tidak menghormati Yang Berhormat Perdana Menteri. Mereka berada dalam kabinet Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri dah kata jalanlah. Jangan sampai Perdana Menteri ambil tindakan, maka dilucutkan jawatan kamu. Perdana Menteri ada kuasa. Itu keadaannya. Dan kita pun tak maulah minta sebab Perdana Menteri pecat mereka. Biarlah. Takbirlah negara ini sebaik mungkin. Itu bagi saya, pandangan saya. Saya bersikap berlapang dada. Mereka yang dipercayai menjadi menteri, jalankanlah tugas dengan baik. Kalau tak nanti kita balonlah saudara. Saudara. Baik. Tajuk kita malam ini, Sang Saka Bangsa Berkibar. Apa yang saya maksudkan? Tunggu dulu saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Katanya, buluh Cina halus-halus, buluh betung besar-besar. Rakyat merasa kesempitan fulus, pemimpin untung beralun besar.
Jadi rakyat merasakan kesempitan Puluh. Puluh ni duit. Sempitnya rakyat untuk mencari sumber kewangan dan sebagainya. Tetapi pemimpin mereka untungnya beralun besar. Itulah gambarannya. Sebab itu kadang-kadang mereka tak memikirkan bagaimana rakyat yang menghadapi kesulitan hidup. Nak keluarkan duit daripada kumpulan wang semasa bekerja pun masih lagi berlengah-lengah. Saya pun tak faham lah mereka ni. Katanya lagi, pergi langkat ke rumah kekanda, sampai disedia pengat keladi. Ego berpangkat membusung dada, tanda manusia tidak berbudi. Jadi kalau mereka ego, tidak mahu menyantuni rakyat, artinya tidak ada budi lah. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti. Bila menyindir pimpinan saya juga masih lagi menerima kiriman daripada sahabat saya, iaitu Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Beliau masih lagi dalam rawatan, iaitu COVID-19. Tapi kerana semangatnya menyantuni jiwa anak muda, beliau ada pejuang anak muda di Perak Tengah. Kata Saudara Nordin Malik, walaupun dia dalam keadaan tak sihat, dia masih lagi mengirim pantun. Terima kasih Saudara Nordin. Katanya, pagi raya segak bergaya, makan rendang bercampur hati. Akar umbi mahu pilihan raya, yang berkuasa lupa parti. Jadi beliau merasakan kalau siapa yang mahu menangguhkan dan sebagainya, seolah-olah mereka lupa pada parti, asal usul dari mana mereka datang. Saudara. Sambungnya lagi, pandai besi membuat parang, tajam berkilat nampak bersinar. Pandai besi membuat parang, tajam berkilat nampak bersinar. Saat parti mahu berperang, nampak jelas belang sebenar. Jadi bila kita nak berperang dengan parti-parti lain, barulah kita tahu siapa pemimpin yang benar-benar ikhlas dan yang benar-benar berjuang untuk parti kita. Maka sebab kita ni masih lagi ada gunting dalam lipatan, ada juga serigala di reban ayam. Ini keadaannya. Memang ini adalah natijahnya. Orang Melayu ni begitu. Sebab itu banyaklah peribahasa-peribahasa di cerita menggambarkan bahawa adanya pengkhianatan. Jadi UMNO ini tak sunyi dia pengkhianatan daripada dulu lagi, saudara. Jadi saya tak maulah menyebut satu persatu. Saya tak mahu menyebut nama-nama tertentu. Saya rasa warga UMNO mesti kenal mereka. Saudara. Dan kita merasakan sepatutnya mereka kembali ke pangkal jalan. Jangan sampai jadi mereka yang melompat katak. Saya diberitahu. Ada juga Datuk Seri Presiden berbisik waktu saya bertemu dengan beliau. Seusai menyampaikan ucapannya tadi, saya jumpa dengan dia, baguslah Datuk Seri ucapan you. Dia kata okeylah tu. Cuma dia kata ada juga orang yang melompat tu dah mula nak berbalik pada UMNO. Matlamat lain tidak ada, kerana melihat UMNO sudah kembali perkasa, serta melihat bahawa ruang UMNO memenangi pilihan raya masa depan sudah begitu cerah. Tambahan lagi apabila warga UMNO sendiri sudah pun mahu segera diadakan pilihan raya. Jadi mereka mencari upaya, seandainya mereka bertanding atas tiket bebas ataupun mereka bertanding atas parti-parti sebelah sana, keyakinan saya atau mereka juga yakin bahawa mereka akan hanyut. Ini gambarannya. Tapi terpulanglah pada Majlis Tinggi sama ada nak terima atau tidak kata-kata ini. Tapi keyakinan saya, sebab apabila yang berhormat Datuk Seri Presiden dia kata, I can forgive but I cannot forget. Kerana luka yang dialami oleh warga UMNO, kesan daripada lompatan mereka itu terlalu mendalam. Bagaikan luka itu dititikkan dengan air limau dan air garam. Bisanya terasa sampai saat ini. Saya yakin teman-teman yang dikhianati oleh 16 orang ahli parlimen waktu mereka mula menyeberang dengan parti sebelah sana, saudara, tentulah terkesan sampai hingga saat ini. Pertama, rasa kecewa yang amat, kerana mereka lah yang berusaha bersusah payah memenangkan calon-calon ataupun ahli-ahli parlimen tersebut berhempah pulas. Tapi bila mereka mau melompat, langsung tidak bertemu ataupun konsak ataupun berbincang dengan orang kelilingnya, apakah beliau wajar untuk melompat dan sebagainya. Tak ada. Dia main buat sendiri itu. Sebab itu Datuk Seri Presiden kata tadi, lompat jauh. Mereka melakukan lompat jauh, meninggalkan. Dia meninggalkan orang-orang yang begitu bersusah payah meletakkan mereka berada di anjung kuasa sekarang. Tapi dilupakan
bila kepentingan mereka mau disantuni. Itu masalah. Itu pertama. Kedua, yang kedua, warga UMNO juga sendiri terpukul yang amat sangat. Jadi kita pun terpana. Bagaimana 16 orang ahli parlimen yang bertanding atas tiket UMNO boleh sanggup mengkhianati teman-teman perjuangan kita, saudara. Dan tadi disebut juga di Sabah. Di Sabah daripada 25 bahagian, akhirnya terkontang-kanting tinggal ketua bahagian 3 orang saja. 22 ketua bahagian melompat meninggalkan parti kita. Sebab itu tadi yang berhormat Datuk Seri Presiden, dia mengatakan bahawa 3 orang inilah wira bangsa yang mewakili 3.7 juta ahli UMNO yang masih mempunyai semangat dan jiwa kental untuk terus berjuang. Jadi ini adalah gambarannya bahawa warga UMNO dia bukan sembrono. Warga UMNO tidak pun melihat kepentingan itu segala-galanya. Sebab itu saya katakan mereka yang membuat onar itu hanya beberapa orang saja. Mereka yang merasakan untuk cek makan hanya beberapa kerat saja. Tapi mereka sanggup mengkhianati, melukakan teman-teman. Itu gambarannya apabila Datuk Seri Presiden memberitahu saya, dia kata ada mereka yang melompat itu nak kembali pada kita. Dan cerita lompat parti ni, saudara, sebelum saya santuni dengan gedung ilmu ni, saudara, cerita lompat parti ni tidak berlaku hanya pada UMNO. Ia turut berlaku dalam Parti Keadilan. Kalau kita merasa pedih, warga keadilan juga tentu mereka merasa pedih. Apabila Azmin dengan teman-temannya sanggup mengkhianati, itu yang dikatakan langkah Sheraton. Tetapi jangan kena ingatnya, dalam langkah Sheraton ni UMNO tak bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab mereka. Kerana apa? Pihak-pihak yang gila nak jadi Perdana Menteri. Cuma saya nak mengimbau, saya ingat sekiranya dalam 2 minggu sebelum langkah Sheraton, memang ada sekumpulan ahli-ahli parlimen daripada UMNO diundang untuk bertandang makan malam di rumah seorang menteri dalam Pakatan Harapan. Banyak, ramai, lebih kurang 16 orang ke 17 orang. Dan akhirnya kita menyaksikan mereka ini berpaling tadah dan melakukan langkah Sheraton. Bukan UMNO, saudara, ya. Baik, saudara, sebelum saya ini, kita santun dulu gedung ilmu. Ini penting sebab warga, pemimpin dan warga bangsa terdahulu, dia amat mengharapkan. Dia orang tua kita dahulu, dia kena selain berkata bahawa pemimpin itu hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Syaraknya mesti kalau berjanji ditepati, tidak boleh khianat. Serta adat. Adat orang Melayu kita ni tahu mengenang budi. Tapi masalahnya mereka demi kepentingan mereka sanggup meninggalkan kita. Oh ya, Saudara Kifli Langgiri, dia kata boleh sikit kebakaran di Sabah petang tadi. Saya belum menerima sebab saya sibuk tadi berjumpa dengan teman-teman sepanjang ini musim ini Perhimpunan Agung UMNO sekali. Saya tak dapat menyantuni, dalam telefon saya pun tak ada, ya. Saudara, saya minta maaf. Mungkin besok kalau ada saya boleh santuni lah. Saya minta maaf. Dan dalam waktu yang sama juga, kata pemimpin kita dahulu, UMNO ataupun umat Melayu, umat Melayu kita ini memerlukan hadirnya pemimpin yang jantan. Jantan sikapnya. Kerana pemimpin kita yang terdahulu, dia tahu akhirnya kita akan memperolehi pemimpin yang tidak jantan, yang tidak ada jati diri, tidak ada kekuatan. Jadi akhirnya dia kata sebagai pemimpin hatinya mesti jantan. Barulah gagahnya tidak memilih lawan. Siapa saja yang datang, dia menentang, saudara. Setianya patut dijadikan kawan. Beraninya pula dapat jadi andalan. Kalau pemimpin yang jantan, dia boleh kita jadikan andalan tempat kita berteduh. Dada berisi dibalut iman. Hatinya jujur, berbelas kasihan. Rakyat sejahtera, hidup pun nyaman. Itu dia punya, kalau pemimpin itu jantan. Dijadikan pemimpin, ia menjadi tauladan. Dijadikan tua, membawa keberkatan. Dijadikan induk, membawa kemuliaan. Dan dijadikan tiang, membawa kejayaan. Andainya dijadikan tudung, pemimpin jantan ini membawa kedamaian. Dan memimpin negeri membawa kedamaian juga. Jadi orang tua dulu tu dia berkias, saudara. Sebab itu saya suka menyantuni, sebab saya kata gedung ilmu. Sebab bahasa-bahasa orang dulu dia berkias. Dia bukan direct.
Sebab bila dia kata jadikan tiang tu, kita menyandar lah, bersandar tempat kita berpaut. Ya. Jadi kita sambung lagi malam. Besok saya ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Tan Sri Johan Jaafar kerana mengirimkan buku terbitan Dewan Bahasa kepada saya. Saudara, nampak gaya batuk ni lain macam ni. Kena cuba buat batuk lah lepas ni. Lalu pula kalau dah makan ubat batuk nanti. Saudara John D. Bland, Waalaikumsalam dari Kinabat Tangan, saudara. Madam Mika, Yaya Min, Rosa Diwan daripada Instagram. Kalau terganggu dalam Facebook, lari ke Instagram, saudara. Baik, saudara. Pantun sudah, gedung ilmu sudah, naluri kehidupan sudah, dan saya harus memberi peringatan seperti biasa. Ini saya kena beri peringatan sebab mereka yang menyunting semula live saya ini dah dimasukkan dalam channel-channel YouTube dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tak bertanggungjawab. Sebab siang tadi pun seriau juga. Sebab sengaja saya mengundang dua orang ni, sebab ini memang antara blogger ataupun apa ini dia panggil apa, kalau kita buat live tu, liver ni, orang-orang begini, tuber ni dia cakapnya lepas, tapi bagaimanapun saya cuba mengawal, saudara. Jadi mereka yang masukkan suntingan pada halaman saya ini ke dalam channel pelbagai, maka haruslah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Kerana bagi saya ini adalah pencerahan politik, dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Senang saja. Gatal tekak ni. Sekejap saja. Kalau tekak gatal sangat ni, terpaksa ambil strepsil. Jadi kalau saya berbicara ni, dalam mulut ada coklat, jangan marah kat saya, ya. Apa ni? Strepsil, original. Bukan, pasal apa kadang-kadang musim-musim gini seriau juga saya. Balik daripada Johor, jumpa ramai orang, takut juga. Kebersihan saya jaga, bukan saya tak jaga kebersihan. Saya juga pakai pelitup, bukan tak pakai, saudara. YouTuber, influencer, saudara Muhammad Ali, Muhammad Azmi, terima kasih. Saya ni old school. Orang tua, kadang-kadang bercakap, tak mengikut apa kamus anak muda sekarang. Jadi saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali dari Kota Baru ni, dia mengikuti perkembangan YouTuber ataupun influencer. Saudara. Jadi saya amat mengharapkan agar kita berbicara secara harmonis. Jangan kita berbicara sembrono. Gunalah bahasa yang baik, sebab kita warga cinta damai. Saudara, dan ini, ruangan ini tidak dibayar oleh sesiapa. Jauh sekali kita menerima bayaran atau kena ganggu pula dah. Biasalah saudara. Sekejap-sekejap diganggu, Memanglah kadang-kadang orang tak suka dengan live saya ni. Cakap benar, siapa suka saudara? Baik. Saya dapat melihat bagaimana ketegasan Yang Muhammad Perdana Menteri, dia kata bahawa kerajaan telah pun memfailkan. Saya seriau juga pada mulanya. Itu permohonan untuk membatalkan final award berhubung isu tuntutan pihak yang mengaku sebagai waris Sultan Sulu pada 3 Mac lalu di Mahkamah Arbitrari di Paris. Alhamdulillah. Jadi kalau begitulah sikapnya, kita mesti bersikap anak jantan. Saudara. Jadi Mahkamah Arbitrari Paris, Perancis, telah pun menjatuhkan hukuman. Kita kena bayar berbilion-bilion. Tapi menurut Yang Muhammad Perdana Menteri, dia kata bahawa tindakan itu beliau akan terus menghantar peguam-peguam kita untuk meneruskan tuntutan bahawa menyanggah tuntutan yang dilakukan. Apa yang berlaku, saya tak boleh komen saat ini. Kita tunggulah perbicaraan tersebut. Kalau komen, maka kita ada contempt of courts. Saya suka juga bercakap pada teman-teman. Banyak saya tengok kes-kes perbicaraan. Banyak orang tanya dengan saya kenapa saya tak membuat laporan perbicaraan Pini Datuk Sri Zahid, perbicaraan Datuk Ahmad Maslan, perbicaraan yang dihadapi oleh Tan Sri Syaril Samad, Aziz Rahim maupun Datuk Sri Najib. Saya mengambil sikap untuk berkecuali.
biar mahkamah menentukan. Dan sekarang pun dah dengar heboh macam-macam. Pertikaian dan begitu tak baik, saudara. Kita harus menyanjung mahkamah kita ini. Kalau rasa tak puas hati, maka adalah pihak-pihak tertentu yang harus menangani supaya separation of power ini terlaksana secara matang. Saudara, saya mengambil sikap kalau suatu benda yang dibicarakan di mahkamah tak sewajarnya kita bicarakan secara terbuka. Ini mahkamah-mahkamah kalau dia ada pembicaraan, bukanlah kita nak buka mahkamah rakyat. Mahkamah rakyat apabila adanya pilihan raya. Maka rakyat menentukan. Terima kasih saudara Samad. Dia kata saya nampak letih, berehatlah. InsyaAllah. Malah kan tidur lena lah tu. Jangan lena terus. Dan saudara, saya melihat hari ni, jadi soal mahkamah di Perancis itu kita berdoa supaya apa saja harapan yang cuba dilaksanakan oleh Yang Amat Perdana Menteri itu tercapai, saudara. Itu saja demi menjaga maruah dan martabat kita. Saudara, kedaulatan kita negara merdeka. Kita warga bangsa yang merdeka, yang tak boleh diugut oleh sesiapa. Saudara? Baik. Saya juga ada menerima kiriman daripada kawan-kawan yang bertanya. Dia kata seandainya kerajaan pusat, seandainya Yang Amat Perdana Menteri menasihati Duli Yang Bertuan Agong untuk membubarkan parlimen, apakah tuntutan PAS yang tidak mahu membubarkan Dewan Negeri? Ini persoalan. Ini daripada Tuan Ehsan. Jadi saya harus memberi pencerahan. Benar. Sebenarnya walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia berhak untuk menasihati Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk membubarkan parlimen. Dia bukan menasihati sebenarnya, dia boleh minta. Terpulanglah pada Agong. Kalau Agong setuju, maka parlimen boleh dibubarkan. Tetapi hanya untuk parlimen. Untuk Dewan Undangan Negeri tertakluk pada sultan-sultan di negeri sebut. Jadi sekarang ni negeri yang dikuasai oleh parti PAS, pertama sekali di Kelantan, kedua di Terengganu, ketiga di Kedah, dan yang keempat di Selangor. Selangor bukan dikuasai oleh parti PAS, tetapi dominannya daripada Parti Keadilan. Begitu juga di Negeri Sembilan. Terdapat 5 negeri, saudara. Kalau negeri-negeri ini tidak bersetuju untuk memanggil atau mengadakan pilihan raya negeri, saudara, tidak boleh diadakan pilihan raya negeri. Tapi parlimen boleh diadakan. Ini kerana tiap-tiap negeri itu dia tertakluk kepada undang-undang tubuh kerajaan negeri sebut. Saya harus memberi pencerahan sebab saya nampak Tuan Ehsan ni, dia bertanya. Benar. Sebab dia kata, PAS di 3 negeri, Terengganu, Kelantan dan Kedah, tidak akan dibubarkan sekiranya diadakan PRU. Benar. Kita jangan menyanggah perlembagaan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Benar. Jadi orang kata jangan memandai-mandai lah. Kuasa untuk meminda ataupun memanggil pilihan raya itu kuasa agung. Tapi kalau mengikut perlembagaan, macam mana dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapan dia tadi. Dia kata Yang Berhormat Perdana Menteri akan berbincang dengan kabinetnya. Betul lah tu. Itu disanggah oleh Zamil pula petang tadi. Saya kata benar tu betul. Tak boleh nak marah Presiden. Sebab Presiden mengikut perlembagaan. Jadi kadang-kadang kita ni buat satu tindakan, kita mengikut rasa kita. Ikut kehendak kita. Itu tak baik. Tak boleh. Kita ada perlembagaan. Saudara Kumat Kamit tekan butang aja. Ini masalah tekan butang. Bukan masalah boleh buat begitu. Tapi kalau kita tekan butang, maka kalau yang membuat tekan butang tu UMNO, sekali lagi orang akan kata UMNO ni gila kuasa. Kita mengalami masalah apabila apa yang berlaku di Melaka. Ketika itu Ketua Menteri Melaka terpaksa membubarkan Dewan Negeri apabila berlaku elemen lompat parti. Jadi mengakibatkan kerajaan negeri Melaka terumbang-ambing. Akhirnya Datuk Seri Sulaiman memohon daripada Tuan Yang Utama Ketua Menteri Melaka supaya membubarkan parlimen. Itu kali pertama, saudara. Kemudian apabila Yang Berhormat Datuk Hasni, beliau mentadbir negeri Johor sebaik mungkin. Tetapi usaha beliau itu kadang-kadang dilihat menghadapi masalah cukup besar. Kerana
kedudukan kerusi antara UMNO dengan parti-parti pembangkang dalam level yang 50-50. Sehingga kan hari itu kalau Datuk Asni bercakap benar, dia kena bercakap benar, sehingga kan hampir-hampir bajet tidak dapat diluluskan kerana kekurangan, kita tidak stabil. Dan hari ini bila diadakan pilihan raya, orang kata UMNO gila kuasa lagi. Ya, jadi akhirnya menang besar. Dan hari ini stabil di Johor, kemudian bolehlah dipinda ataupun dilaksanakan ke pelbagai enactment untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Sulaiman Ali. Dan tak ada masalah di Melaka. Cuma kita nak tengok agar Yang Amat Berhormat Datuk Sulaiman Ali melaksanakan impian dan harapan rakyat Melaka. Saya cakap berkali-kali. Tapi bila saya jumpa dengan Datuk Rais, itu Esko Kerajaan Negeri Melaka, dia kata telah pun mencapai 100% apa yang kita janjikan. Alhamdulillah. Dan kita sekarang ini menunggu apakah Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz dapat melaksanakan apa yang dijanjikan di Johor. Sebab kita nakkan kestabilan politik supaya ekonomi Johor dapat dibangunkan ataupun lestari kemakmuran ekonomi Johor dapat kembali dipulihkan. Itu dia matlamatnya. So jadi bila Johor dah buat begitu, di Melaka buat begitu, sebelum tu berlaku di Sabah. Jadi orang menuduh UMNO tu gila kuasa. Apatah lagi kalau sekarang kita UMNO menuntut dan sebagainya, maka orang kata UMNO ni gila kuasa lagi. Inilah saya kata, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia kena berfikir secara matang lah. Kena fikir, timbang, baik dan sebagainya. Saudara Syam-Syam, saya bersetuju memang rakyat sudah tak sabar. Kerana dalam keadaan sekarang ni, kedudukan UMNO, walaupun sebagai Perdana Menteri, kita adalah menumpang. Sebagaimana kenyataan Datuk Seri Presiden. Kita bagaikan kupang tembaga. Berada di tepian. Tak ada pun, kita tak ada dominan, saudara. Jadi sukar, contohnya macam kita nak luluskan kumpulan wang sebenar pekerja. Sebab Menteri Kewangan bukan datang daripada Parti UMNO. Perdana Menteri pun tak bolehlah nak menyantuni secara tegas. Tapi kalau Menteri Kewangan daripada UMNO, hari ini Perhimpunan Agung UMNO, lunyailah Menteri Kewangan sebut. Itu dia punya perbezaan. Namun begitu, seandainya UMNO meminta diadakan pilihan raya, orang akan kata UMNO gila kuasa lagi. Tapi bagi saya, kalau tanya saya secara peribadi, nak kata apa pun katalah. Sudah sampai masanya rakyat tidak lagi boleh didogmakan atau didendangkan dengan pelbagai tuduhan yang bukan-bukan. Itu yang pada pandangan saya, saudara. Dan saya mendengar dengan penuh teliti ucapan dasar Presiden UMNO siang tadi. Sebab itu saya panggil Saudara Syam Jalil. Saudara Syam Jalil untuk mengulas apakah kenyataan daripada Yang Berhormat Presiden UMNO itu maksudnya begitu, maksudnya begini. Kalau saudara dengar live saya sekitar jam 2:30 petang tadi, selepas kita solat Jumaat, beliau menjelaskan dengan nyata bahawa Presiden UMNO telah memberi isyarat supaya kita mahu agar pilihan raya diadakan sebelum pemilihan parti. Itu isyarat pertama. Yang kedua, saudara, ini Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO pun juga telah menyatakan perkara yang sama. Ketua Pemuda dan hari ini beberapa orang perwakilan telah pun mula membahaskan usul berhubung dengan ucapan dasar Presiden. Perubahan usul nampak gayanya mereka masih lagi menuntut agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, kerana jawatan beliau sebagai naib Presiden, dapat menghayati apa yang dilontarkan oleh setiap perwakilan. Jadi dalam keadaan begini, saya baca juga kenyataan Khairi Jamaluddin. Dia kata kalau nak adakan pilihan raya ni, maka UMNO kena adakan tawan baru. Kita tahulah. Kita amat faham dan amat mengerti. Memang ada tawaran baru. Tapi dia tak dengar. Kalau dihayati ucapan Presiden tadi, ada lima usaha yang mahu dilaksanakan oleh UMNO. Seandainya pilihan raya diadakan, itulah antara tawarannya, iaitu soal ekonomi,
banyak menyentuh soal ekonomi. Sebab UMNO merasakan dalam keadaan sekarang ni, selain dari masalah pendidikan, selain daripada masalah keselamatan, yang UMNO paling tidak dapat menerima apabila melihat rakyat semakin susah. Jadi kerana itu, masalah rakyat, masalah anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan. Malahan apabila diadakan underemployment, maksudnya sekarang ni ada insinyur, ada arkitek, saudara, malahan ada accountant, tak ada syarikat nak terima mereka. Jadi mereka terpaksa bawa Grab, bawa e-hailing, bekerja di syarikat-syarikat yang kecil. Tidak setara dengan kelulusan mereka. Jadi ini dipanggil underemployment. Jadi keadaan ini tentu tidak menyumbang pada ekonomi negara. Malahan disentuh tadi sejumlah 300,000 graduan. 300,000 graduan yang terpaksa menganggur kerana tidak ada tempat untuk menerima mereka bekerja. Dalam keadaan begini, kalau setahun 300,000, kena 4 tahun 1.2 juta lah. Matlamatnya tidak bukan apabila kita tidak ada kilang-kilang besar lagi. Jadi kalau Khairi Jamaluddin kata mesti ada tawaran, memanglah kita nak tawarkan. Malahan seandainya UMNO Barisan Nasional memerintah kembali, tadi ada lebih kurang 21 duta-duta dari negara luar yang hadir. Saya berkesempatan berbual dengan beberapa orang duta daripada Amerika, duta daripada England, duta daripada negara China. Sempat juga saya berbual dengan mereka. Dan mereka mengharapkan agar UMNO dapat kembali dominan dalam kerajaan akan datang. Kerana mereka mewakili syarikat-syarikat besar yang menanti untuk kembali melabur. Jadi kalau syarikat-syarikat besar itu kembali pada kita, tentulah akan menjadikan peluang pekerjaan. Dan ini pastinya akan mengembeling ekonomi negara kita untuk dipacu sebaik mungkin. Ini jelas, saudara. Setelah ini duta-duta tersebut mendengar ucapan dasar yang dilafazkan oleh Datuk Seri Presiden UMNO. Tapi saya heran macam mana Khairi Jamaluddin kata kena ada tawaran buat rakyat. Memang ada tawaran. Tapi apakah tawarannya macam dulu dia orang buat? 1000 janji. Akhirnya janji dicapati. UMNO tidak begitu sifatnya. UMNO menawarkan bahawa kita berusaha. Kita akan berikrar. Macam di Johor. Tak maaf, saya batuk kuat saya ni. Di Johor, UMNO tidak ada manifesto. Yang ada adalah ikrar. Ikrar UMNO bahawa keandainya diberi kuasa, kita akan laksanakan 1, 2, 3, 4. Bukan manifesto. Kalau kita tak mahu lagi rakyat ditipu. Apabila nanti mula bercakap manifesto itu bukan kitab suci. Ini saudara kena jengah hayati. Dan kali ini seandainya UMNO masuk ke gelanggang pilihan raya umum, saya yakin sudah pasti bahawa UMNO akan mengutarakan sekurang-kurangnya ada 5 persoalan yang menyantun soal ekonomi. Sekarang ni saudara, ekonomi sekarang bukan macam dulu. Dulu bolehlah macam ikut Pak Mat Sate, buka kedai sate, kipas-kipas jual sate. Tidaklah sekarang. Sekarang ni ada e-commerce macam saya lakukan. Cuma sehingga usai Perhimpunan Agung UMNO ni, barulah saya akan warkan balik e-commerce. Sekarang ni sudah ada sistem ataupun cara perniagaan yang terlalu sophisticated. Saudara, bukan ada gig ekonomi lah. Saya sendiri pun tak faham, saudara. Terus terang saya katakan, saya secara peribadi saya tak faham. Tapi yang saya tahu e-commerce saya faham lah. Buat pesanan melalui telefon, melalui WhatsApp, apa semua. Jadi mengiklankan produk-produk dah berbeza, saudara. Bukan zaman saya. Zaman saya dulu Pak Mat Sate, laung sate. Nak makan sate pergi Kampung Baru di Kuala Lumpur. Cari mi yang hebat di Kampung Baru. Mi Wat Sono. Sekarang dah tak ada itulah sekarang, saudara. Jadi ini keadaannya. Saudara Fazli Hasan, dia kata pembangkang akan bergabung besar-besaran andainya kita manggil pilihan raya. Saya tak risau. Saya sedikit pun tidak merasa khawatir
Andainya Parti Pembangkang bergabung, mereka bergabung macam mana pun kali ini, rakyat tidak boleh dibohongi lagi. Rakyat dah serik. Rakyat dah tak boleh terima bagaimana mereka diperdaya dan ditipu. Janji 1000 mimpi mereka tidak sampai ke mana. Akhirnya rakyat yang menderita. Dan apakah rakyat mau hidup balik dengan suasana selama 22 bulan? Kemudian ada pula bergaduh sama-sama mereka untuk berebut daripada menteri, hinggakan kehidupan rakyat tidak disantuni. Kemudian naik pula Perdana Menteri yang baru seorang lagi. Pun sama juga dengan scheme of thing-nya sebagaimana lah dinyatakan oleh Presiden UMNO. Kadang-kadang ini bagi saya tidak menguntungkan rakyat. Jadi saudara iman, masyarakat iman, atuk nak bergabung dengan parti-parti longkang, terpulanglah. Kita rasakan kau nak bergabung dengan siapa pun, silakan. Dalam bahasa Inggeris kata, come what may. Keyakinan saya, rakyat dah serik. Tidak mungkin rakyat, warga kita boleh diperdaya dengan janji 1000 mimpi oleh mereka yang banyak melontarkan impian, tidak berpijak di bumi nyata. Berbeza dengan UMNO. UMNO nak menyantuni. Pertama sekali, kita akan berusaha untuk menarik balik pelabur-pelabur dari luar. Ini kalaulah politik itu ada stability, ada stabil politiknya, pelabur akan datang. Berdasarkan kehadiran pelabur, maka adalah peluang pekerjaan. Saudara Zulkifli Daud, rakyat dah muak dengan parti-parti. Memang begitu. Rakyat dah tidak mungkin boleh diperdaya dah. Cukup-cukuplah. Sebab itu saya rasa kalau pilihan raya nanti lebih teruk lagi parti-parti Pembangkang ni saya balon. Kita dengar apa janji mereka. Kamu nak bergabung, bergabunglah. Semua di kalangan kamu nak bergabung, silakan. Kamu tidak mampu untuk membawa rakyat dalam suasana yang harmonis. Sebab lain tak ada. Kamu mengamalkan politik yang chauvinis. Malah nak sebut parti apa. Kamu melayan. Jangan panggil saya Tok Kong lah apa semua. Apa benda ni? Sampai bila rakyat harus disajikan dengan politik yang bercorak peribadi? Gelar orang tu perompak, gelar orang ni penyamun, parti kelongkang, gelar orang ni kluster itu, kluster ini. Saya teringat Datuk Seri Presiden UMNO dia kata tadi, mereka yang sekarang ni berada di anjung kuasa di Seri Perdana tu, jangan sedap-sedap kata orang kluster longkang ataupun kluster mahkamah. Sebab ada juga di kalangan mereka sekarang ni adalah kluster yang lari dari mahkamah. Kerana ambatan diri mereka ni bakal disiasat, bakal diseret ke mahkamah, mereka melompat. Kerana melompat itu untuk menjamin kedudukan mereka. Jadi ingat, seandainya UMNO Barisan Nasional kembali ke anjung kuasa, kita bukan nak bersikap ambil balas dendam, tidak. Tetapi siapa yang perlu, yang berdosa dengan rakyat, yang melakukan tindakan khianat pada rakyat, mereka ini harus, tiap-tiap tangan yang bercincang, maka baulah yang harus memikulnya. Saya tak mau cakap lebih, saudara. Jadi sebab itu saya kata bila ada pula dia kata saudara Azri dia dalam kiriman saya, dia kata Datuk Seri Ismail Sabri kena runding dengan Muhyiddin dan Tuan Guru Haji Hadi. Apa hal pula? Apa hal UMNO nak berunding dengan dia orang? Sedangkan kita tahu mereka musuh. Sebab itu apa yang dilontarkan oleh Presiden tadi, dia kata sudah-sudahlah, tak perlu lagi kita menandatangan MOU dengan parti pembangkang yang kita sedia tahu mereka adalah ular berbisa yang nak mematuk kita. Mengundang mereka menandatangani perjanjian MOU, perjanjian persefahaman, di mana tiap-tiap wakil rakyat itu dapat peruntukan dan boleh disambung lagi, maka pilihan raya ditangguhkan. Menguntungkan mereka, bukan menguntungkan UMNO. Tapi macam petang tadi, bila saya berbual, saya ada juga teman-teman saya yang bersetuju, yang mengatakan bahawa tindakan tersebut nak menyelamatkan diri mereka, bukan diri rakyat. Saya kena ingat, kalau seorang menteri, dia dapat gaji 100,000, kalau setahun 1.2 juta saya. Untuk hari ini, dapat bersih 1.2 juta, wallah, punyalah besar je company itu. Ini gambarannya. Sebab itu mereka takut kehilangan. Sebenarnya, seandainya mereka benar-benar ikhlas menyantuni rakyat, berjuang untuk rakyat, saya rasa mereka tak perlu takut.
Saya teringat satu ketika dulu, sekitar tahun 70-an, 78, 79, ada seorang wakil rakyat, nama dia Cikgu Jabar, Allahyarham, di Batu Laut. 4 penggal saudara, dia bertanding atas tiket bebas. Rakyat tetap menyokong dia. Kenapa? Kerana dia menyantuni rakyat. Dia berjuang untuk rakyat. Begitu juga di kawasan Bukit Bintang dulu. Sekitar tahun 80-an, 90-an. Lilam Tai. Kenapa? Rakyat masih menyokong beliau. Kerana beliau berjuang untuk rakyat. Tapi yang takut sekarang ni, mereka yang menggunakan rakyat. Bermodalkan sokongan rakyat untuk mereka membina kekayaan. Ini masalahnya sebenarnya. Kalau mereka semua buat kerja, mereka tak takut. Bubar pun bubarlah. Sebab itu saudara Azri, bagi saya tak perlu nak berunding pun. Nak berunding buat apa? Adi dia memang sekarang ni nak bunuh UMNO. Dan saya yakinlah, tentulah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak akan melakukan tindakan tersebut. Kerana beliau harus perlu juga menyelamatkan UMNO. Sebab dia lah salah seorang naib Presiden UMNO. Dan seandainya, macam kata si Presiden tadi, lepas ni besok dan lepas pilihan raya nak bertanding, lawanlah jawatan. Tak ada masalah. Tidak ada siapa pun yang akan hidup menongkat langit. Jadi saya amat mengharapkan agar dalam keadaan begini, kita harus memusatkan fikiran kita dalam politik yang matang. Bukan kita berpolitik untuk kepentingan diri kita. Berpolitiklah untuk perjuangan rakyat. Saya insyaAllah besok saya akan cuba mengulas apa yang dinyatakan oleh para perwakilan. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.